إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين أما بعد Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita menyambung buku kita ini tentang makanu as-sunnah fi tashri' al-islami, kedudukan as-sunnah di dalam syariat Islam. Kita masuk bab yang pertama. Bab yang pertama kita masuk tentang sunnah dan ta'rifnya. Ini kita akan jumpa dalam ni salah satu daripada makna sunnah. Nanti kita akan tengok makna yang lain lagi. Ada sunnah ditarifkan secara zahir, ada sunnah ditarifkan secara batin. Yang benarnya ialah gabungan dua ta'rif itu. Kadang-kadang sesuatu yang zahir nampak macam sunnah, tetapi sebenarnya tidak sunnah. Kadang-kadang sesuatu yang batin nampak macam sunnah, sebenarnya dia tidak sunnah. Baik, kita dah baca dah mukadimah dia, alhamdulillah. Ini kita masuk bab yang pertama, iaitu bab kedudukan as-sunnah dalam pembinaan hukum Islam. Mukadimah ni, bab yang awal ni kita akan tengok sampai muka surat 24, baru kita masuk makna as-sunnah dalam syariat Islam. Yang ni dia masih lagi tentang kedudukan sunnah di sisi syariat Islam. Minggu sudah kita tengok nilai sunnah tu. Hari ni pula bagaimana kemasukan sunnah dalam hukum hakam. Untuk kita mengetahui nilai sunnah, macam mana sunnah ni dia masuk dalam hukum hakam. Baik, kata dia, kedudukan as-sunnah dalam pembinaan hukum Islam dan pengaruhnya dalam kehidupan kaum muslimin. Mulai masa Nabi SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zaman sekarang ini dan sampai hari kiamat, merupakan suatu kenyataan yang diterima sebagai kebenaran yang tak dapat diragukan dan tidak perlu dibuktikan lagi. Barang siapa yang menelah Al-Quran dan As-Sunnah, dia nescaya akan menemukan tentang besarnya pengaruh As-Sunnah dalam pembinaan syariat Islam dan keagungan serta keabadiannya yang tidak mungkin diingkari oleh pakar-pakar yang mengerti masalah ini. Kita fokus pada perkataan as-sunnah itu dalam membina syariat dan keagungannya. Masya Allah. Kenapa kita boleh membantah orang? Kita berani bantah. Kita kata apa yang awak cakap tu tak tepat. Kenapa? Kerana dalil dari sunnah. Banyak dalil Quran adalah ijmali ataupun zanni. Berapa ayat saja yang qat'i dalam Quran? Hatta ayat batal wudu masih zanni. Zina qat'i, jangan buat zina. Potong tangan qat'i. Suruh semayang qat'i. Suruh ambil wudu qat'i. Tapi batal wudu zanni, ijmal. Dia masih dalam bahasa yang agak umum. Sehingga kan bila dalam bahasanya umum, sehingga kan bila kita nak khususkan, kita nak membawa sesuatu dalil yang umum kepada maksudnya khusus, kita memerlukan as-sunnah. Sunnah itulah yang mencipta syariat agama. Ini bab yang kedua kita jumpa malam ni, peranan sunnah dalam membikin hukum-hukum agama. Kedudukan sunnah dalam syariat agama. Andai kata sunnah itu tidak lahir, sunnah itu tidak dipadukan dengan Al-Quran, banyak dalil-dalil Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Banyak tak boleh diterjemahkan. Quran kata potong tangan, faqta'u, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Tetapi Quran tak bagi tahu kepada kita sebab potong tangan, jumlah dia potong tangan. Quran kata as-sariqu, curi. Benda apa dia curi? Berat banyak mana dia curi? Dirham kah? Dinar kah? Quran tak bagi tahu. Datang as-sunnah menyebut masalah rubu'.
1/4 daripada sumber pendapatan kita kalau dia curi, dia boleh dikenakan hukum had. Sunnah itulah yang menjadi apa yang Quran sebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini disempurnakan agama dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi sunnah itu adalah burhan, bukti dan dalil. Sunnah adalah burhan, dia adalah bukti dan dalil. Sunnah juga adalah al-bayan, penjelasan. Maka itulah kita katakan peranan sunnah, dia mengagungkan agama ini. Dan itu kita kena tahu. Sebagai contoh, kita baca satu ayat dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan beribadahlah kepada Rabb kamu sampai datang al-yaqin. Kita pisahkan ayat itu dengan as-sunnah. Nescaya makna ayat itu akan orang nak gagau macam mana makna dia. Kalau orang sufi, al-yaqin, makam yakin. Kita ni makam apa? Makam wah-wah, makam zon, makam waham. Makam yakin bila hati tu dah padu pada Allah, baru ada ibadat. Apa itu dikala orang biasa sembahyang, orang sufi melentak rokok, minta kedarah arak, ke dia boleh zina. Pasal faham zina, aku belum yakin zina tu haram. Masya Allah. Kenapa kita datang, kita kata Tuan, fahaman Tuan itu sesat dan bukan itu maksud Al-Quran. Kenapa? Kerana kita ada hadis Bukhari. Kita ada hadis Bukhari sunnah. Ketika mati Osman bin Maz'un, Nabi kata, atahu al-yaqin, datanglah kepada dia al-yaqin. Maka dengan adanya as-sunnah, kita tahu makna yakin di situ bukan yakin, tetapi mati. Masya Allah. Yang begitu al-yaqin maksud dia mati, sunnah bukan bahasa Arab. Bahasa Arab ni nombor 3. Quran, sunnah, baru bahasa Arab. Pasal itu nasihat Syekhul Islam Nasiruddin Albani kepada satu orang yang buat master bahasa Arab, kalau kau guna bahasa Arab kau untuk faham Al-Quran dengan kau tolak wahyu, kau akan sesat, dia kata. Masya Allah. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita belajar Quran dan kita belajar sunnah, kita tak akan sesat. Cuma pemahaman kita itu dia tak, orang kata tak penuh aja, tetapi sesat tidak. Maka hebatnya kedudukan sunnah di dalam memberi mafhum kepada syariat-syariat yang ada, dan dia mengagungkan. Pembinaan hukum yang luhur diakui oleh para ahli ilmi di segala penjuru dunia. Kekaguman mereka menjadi bertambah apabila mempelajari as-sunnah dengan sistem sanad yang telah dipaparkan oleh para ahli hadis. Rangkaian sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ahli hadis telah diteliti dan diuji, serta mereka menulis kitab-kitab al-jarah wa ta'dil tentang para perawi hadis, sehingga cara tersebut dapat dibedakan mana hadis sahih, dhaif dan maudhu'. Masya-Allah. Tengoklah kekuatan. Dalam satu tafsiran tentang ayat Quran ada pandangan tak kuat. Tengok kekuatan as-sunnah. Bila Allah cerita tentang anak Adam kan, tentang dua anak Adam, idz qarraba qurbana, ketika mereka berkurban, diterima satu kurban, ditolak korban yang akhir. Maka anak Adam yang berkorban itu, orang buat kajian cari-cari, satu nama Habil, satu nama Qabil. Kan, satu nama Habil, satu nama Qabil. Macam mana kita nak bantah itu bukan Habil, itu bukan Qabil? Nama dia bukan Habil, nama dia bukan Qabil. Macam mana kita nak bantah? Kalau kita nak cari nas Quran pun tak tunjuk nama. Kita kata nas Quran tak tunjuk nama. Nanti orang tanya kita, walaupun Quran tak tunjuk nama, tidak membawa makna kita tak boleh buh nama. Quran pun tak buh ni nama kipah, tapi kita panggil dia kipah. Quran pun tak sebut ni meja. Macam kita pakai sa'atun. Kalau ikut bahasa sa'atun, kiamat. Pasal buat nama jam. Sa'atun tu kiamat. Bagaimana kita nak bawa dalil? Tengok. Sunnahlah yang mentajrihkan. Sunnahlah yang membawa sistem takdil. Sunnahlah bagi tahu, ini ada had boleh, ini had tak boleh. Sunnah yang bagi tahu, riwayat yang menyatakan itu Habil, itu Qabil, riwayat yang dhaif.
Bahkan dia masuk dalam kumpulan Israeliat, boleh jatuh kepada palsu. Bukan dari Quran, daripada sunnah. Tengoklah kemampuan sunnah dalam membentuk sanad. Masya Allah. Kalau sunnah tidak ada, semua perkataan akan jadi agama. Orang kata habil lah. Kita nak bantah dengan apa? Kalau sunnah tak ada, kita tak ada bahan nak bantah. Tapi dengan ada sunnah, kita ada penyukat, ada wazan. Wazan itu adalah as-sunnah. Sunnah yang begitu, ini dhaif, ini palsu, ini hasan. Masya Allah. Begitulah kekuatan as-sunnah dalam membedakan hadis-hadis. Tetapi di samping adanya ulama berjuang membela as-sunnah, ada pula orang-orang yang merorong Islam. Ini bahasanya baru kita jumpa. Mereka menolak as-sunnah. Bunyi dia pun tak apa elok, memang perangai dia pun tak elok. Merorong. Mereka ini orang-orang yang kita kata berteriak-teriak tentang Islam, tetapi mereka ini menolak as-sunnah. Selalu mata kita zahir tengok dua puak yang tolak sunnah, yang mereka menyertai Islam, yang zahir Syiah dan Sufi. Penyertaan dalam Islam tetapi menolak as-sunnah. Khawarij tolak, tetapi Khawarij yang kita ni agak jauh. Murji'ah agak jauh. Tetapi yang masih wujud depan kita ni, satu dunia kita round, Syiah dan Sufi. Penyertaan mereka dalam Islam, tetapi mereka adalah orang yang tidak faham as-sunnah. Apa satu wujud samak begitu banyak. Mereka menolak sunnah, meragukan hujah as-sunnah, serta meragukan pula pengumpulan hadis dan penyampaian riwayat daripada para sahabat tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Dalam pandangan sesat inilah terdapat kesamaan antara penentang-penentang Islam dari kalangan kafir, munafik, zindik dan kaum orientalis. Pejuang-pejuang musuh-musuh Islam terus berlanjut dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum, radhiyallahu alaihim sampai hari ini. Mereka berusaha memadamkan cahaya Islam, menghancurkan segala yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta memusnahkan penyebar panji Islam dan memutarbalikkan fakta sejarah yang benar. Masya Allah. Ini kerja mereka buat. Tetapi macam mana dibetulkan balik sejarah? Masya Allah. Kita renung-renung, semua orang belajar kata Muawiyah jahat. Muawiyah ambil pedang jolok dekat Quran. Belah Sayyidina Ali, belah Ali, Abu Musa al-Asy'ari. Belah Muawiyah, Abdullah Al-Amru bin Al-Amru Al-As ni. Seorang yang bijak, menipu Abu Musa al-Asy'ari. Kami jujur Quran, demi Allah kita nak berbai'ah, kita nak bercakap pasal negara. Maka macam mana nak settle? Nak bincang dengan Muawiyah macam mana Ali itu khalifah. Letaklah jawatan khalifah, kata Amru. Abu Musa agak berumur sikit, dia terima. Maka dia pujuk Ali letak jawatan. Ali pun letak jawatan. Amru bangkit, negeri kita tidak ada khalifah, maka aku lantik Muawiyah. Maka orang Muawiyah pun setuju, tenggelam suara Sayyidina Ali, maka naiklah Muawiyah sebagai khalifah. Cerita ini sebar seluruh dunia. Mari kita lihat keajaiban sunnah. Lain daripada sunnah, siapa pun tidak mampu membetulkan riwayat ini. Sebut siapa dia? Sufi yang buat hal ni Syiah. Adakah Khawarij datang membetulkan? Tidak. Adakah Murji'ah datang membetulkan? Tidak. Siapa datang membetulkan? Tarikat. Tarikat menyebarkan cerita ini. Masya Allah. Allah tunjuk keagungan dan kemuliaan wahyu dia. Sunnah datang membetulkan. Masya Allah. Sunnah bagi tahu riwayat ini kesemuanya bohong. Bagaimana sunnah tahu bohong? Sunnah tegakkan melalui jalan sanad. An fulan, an fulan, an fulan. Sampai pada satu kotak kosong. Dia ni dengar daripada kawan ni, dengar daripada kawan ni, an fulan, mai fulan kosong. Tak tahu daripada siapa. Ambil daripada kawan ni, sampai kawan nombor 3, tak tahu siapa. Sunnah menyatakan inilah sanad syaitan. Masya Allah.
mengenal sunnah, mengenal kebenaran. Masya Allah. Itulah yang dibuat. Tetapi musuh Islam, bila dia nak rombak Islam, dia bukan rombak pada politik, dia rombak pada sumber hukum. Apa dia? Sunnah. Dia tak rombak Quran. Kalau dia pergi ubah alif lam menjadi alif nun, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, tiba-tiba dia ubah alif lam nun, semua akan bangkit. Tetapi apa yang dia rubah, alif lam mim, dia bagi terjemahan yang batil. Alif lam ra, dia terjemah ke makna yang salah. Kenapa dia buat begitu? Dia matikan cahaya sunnah. Bagi orang tak kenal sunnah, jangan mengaji Quran daripada kacamata sunnah. Sunnah bukan wahyu. Sunnah pandangan Muhammad. Muhammad dah mati, pandangan dia dah habis. Masya Allah. Sunnah yang membangkitkan keagungan Islam. Masya Allah. Tetapi para yang jahat ini, mereka akan buat kerja ini. Itulah firman Allah Ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, ucapan mereka. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Salah satu mereka guna mulut mereka buat riwayat yang palsu. Kalau buat hadis Quran palsu, orang boleh tahu. Tapi kalau buat hadis palsu, lawan kepada hadis yang benar, orang tidak tahu. Sebab apa? Sebab orang begitu jauh dengan makna sunnah. Pasal itu kita nak betulkan sufi. Macam mana nak betulkan sufi? Kita kena ajak sufi itu mengaji hadis. Selagi dia duduk dalam sufi, dia tak mengaji hadis dan dia tak tahu nilai hadis, sufilah dia. Kata Syaukani, ramai daripada orang-orang Syiah meninggalkan Syiah kerana sanad di dalam hadis. Terangkan kepada mereka apa itu sanad, dan perjalanan sanad mereka tinggal apa yang mereka anuti. Masya Allah. Mengaji agama yang besar ini. Karena itu, adapun kita tengok ke bawah itu, sebab-sebab kaum muslimin terjerat oleh kaum orientalis. Jadi itu boleh baca sendirilah sebab-sebab kenapa kaum muslimin terjerat dengan dikatakan mereka nak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Apa yang mereka buat? Di antaranya mereka tidak menguasai hakikat Islam yang diwariskan dan tidak menelaahnya dari sumber-sumber yang asli. Ini salah satu sebab kenapa terpesong kita tidak telaah, munakasyah, munazarah Islam daripada sumber asal Quran dan hadis yang sahih. Tersasar. Beranilah kita kerak buah temikai, pergi jumpa orang sufi, minta dalil di atas amalan dia. Dia akan bawa hadis, mesti tak sahih. Mesti tak sahih. Mesti tak sahih. Kata tadi sahabat tanya, Abu Talib, bukan Abu Talib, Abu Lahab diringankan azab dalam kubur, dalam neraka sebab buat sambutan maulud. Ringan azab sebab sambutan maulud. Kita kata bacalah hadis Imam Muslim menyebut Abdullah bin Abbas menyebut tentang apa? Abu Talib. Abu Talib dia kena azab dalam neraka, maka Allah nak bagi azab kepada dia. Allah kira sumbangan yang dia buat kat Nabi Muhammad. Dan Nabi menyebut itu, aku nak bagi syafaah kepada ammi aku, tapi Allah tak bagi pasal dia kafir. Apa para ulama ambil hadis tu? Ambil hadis tu, heret hadis tu letak di bawah bab mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi. Hadis tu tidak boleh menjadi dalil kalau Abu Talib, pasal tadi dia kata Abu Lahab, kita ambil Abu Talib. Itu adalah hadis Imam Muslim. Kalau kita kata Abu Talib, kita nak ambil dalil tu. Abu Talib dengan Nabi siapa dia? Pak menakan kan? Maka dalil di situ, anak menakan boleh tolong pak menakan. Anak menakan Islam, pak menakan kafir kan? Baik. Macam mana cara nak tolong? Pak menakan buat sikitlah kebaikan pada anak menakan. Bagi belanja ke, bela dia ke. Maka esok di hari akhirat
hadis itu boleh menjadi dalil, kita tak payah mengislamkan mana-mana pak menakan kita yang kafir, sebab dia tolong kita yang Islam ni sikit cukup, di hari akhirat dia boleh diringankan azab. Kenapa? Kerana dia pak menakan kita, dia bantu Islam. Kalau kita ambil dalil macam tu, apa akan jadi dengan akidah kita? Babrar, rosak. Kenapa rosak? Kenapa rosak? Kenapa Nabi boleh tolong pak menakan dia? Kenapa jasa pak menakan dia pada Nabi Allah kira ringankan sikit azab dia? Kenapa Nabi sebut dalam hadis, aku nak tolong Abu Talib tapi Tuhan tak bagi. Tuhan kata cukup takat ni Muhammad. Kenapa? Kerana dia masuk dalam bab mukjizat. Kalau mukjizat Nabi dengan pak menakan dia, tidak ada dalil, tidak ada hukum. Itu hanya untuk Nabi dan orang itu. Bagaimana mungkin kita nak ambil hadis tu? Macam orang kafir kan, masuk Islam, ada pak menakan, pak dia. Maka, ya Allah pasal apalah saya aja masuk Islam, pak saya tak masuk Islam. Kita kata ada jangan bimbang. Kita ada hadis Abu Talib. Abu Talib tak masuk Islam. Dia tolong aja Islam. Dia sudah sampai. Dia sudah keluar daripada azab Allah. Maka hang jangan bimbang. Biarlah bapa hang masuk neraka, bapa hang kafir tak apa. Suruhlah bulan-bulan dia bagi RM5 ke RM10 ke hang. Nanti di hari akhirat, kalau pak menakan dapat syafaat anak menakan, takkan bapa tak dapat syafaat anak? Maka akan rosak dakwah agama. Kerana itu orang yang mengambil ini sebagai dalil sahnya maulud Nabi, orang ini orang yang tak mengenal akidah Islam dan tidak tahu sunnah dan tidak tahu apa mukjizat Nabi. Kemudian diambil pula hadis Abu Lahab. Hadis Abu Lahab. Baik, kita tanya, katalah hadis Abu Lahab tu sahih. Katalah lau kana sahihan, kalau hadis itu sahih, katalah apa dalil dia? Abu Lahab duduk dalam neraka, tiba-tiba Allah ringankan azab dia. Kenapa ringan azab? Sebab buat maulud Nabi. Baik. Apakah surah gambar daripada hadis tu? Hadis tu Abu Lahab katalah dia tak buat maulud Nabi, dia tetap ahli neraka. Cuma kena azab gila-gila. Cuma kerana pernah buat maulud Nabi, turun sikit azab. Sama ada dia turun azab, dia ringan azab, suasana dia di mana? Tetap dalam neraka. Maka dalil dia, siapa buat maulud tetap masuk neraka, cuma ringan. Buat apa buat maulud Nabi masuk neraka? Inilah cara berdalil yang bodoh. Orang ini orang bodoh berdalil. Mari kita pergi melalak pada orang. Tak apa buat maulud Nabi, nanti ringan. Masuk neraka pun ringan. Nak masuk neraka sangat ke? Karena itu hadis itu tidak ada dalil. Kalau dia sahih sekalipun, tidak ada dalil. Malaikat kena ambil hadis itu, kena letak di bawah bab mukjizat, khasais, bab-babnya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab Nabi, bukan bab kita. Pasal itu kita tak boleh ambil dalil. Jangan kita ambil dalil sombrono. Macam mana kita tahu hadis ni boleh ambil dalil, hadis ni tak boleh ambil dalil? Pasal pengajian hadis lah. Begitulah hebatnya hadis, ilmu hadis, dia boleh membetulkan. Pasal itu perkara yang pertama musuh Islam buat, pisahkan kita dengan hadis, dekatkan kita dengan sufi. Selama kita duduk dalam Syiah, mana kita pernah dengar hadis? Dalam Syiah ni Ayatullah mimpi, ini Ayatullah punya amalan, ini Ali Ridha, ini Ali Baqir, ini Imam Sajjad, ini Imam Al-Mahdi. Ambil amalan dia. Tu saja. Mana hadis? Hadis itulah yang meneroka cahaya Allah. Apa sebab itu? Inilah dia buat. Baik, kita ke muka sebelah. Ini semua dia bawa dalil-dalil daripada ayat-ayat Allah pada membuktikan orang-orang kafir akan cuba merosakkan cahaya Allah. Dengan mereka akan cuba merosakkan kefahaman kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, muka surat 23,
Tidak diragukan lagi bahawa penentangan yang terjadi antara umat Islam dan penentang-penentangnya tidak akan selesai dan berhenti begitu sahaja. Antum kena ingat, bila antum mula mengaji ilmu hadis, antum bercakap pada orang tentang hadis, antum akan bertemu dengan penentang demi penentang. Antum bukan bertemu kawan. Kerana banyak pemikiran dan aliran akan khilaf dengan antum. Dia akan mufaraqah dengan kita punya pemikiran. Takfir kita ini dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima kita punya, dia tak boleh terima idea kita. Macam kita habaq hadis Abu Lahab tadi. Dia tak boleh terima kalau dia dengar mampu Dia dengar mampu Wahai kita kata kalau ringan pun masih dalam neraka. Apa makna dia? Kita Nabi ajar ajirni minan nar, tak mau masuk. Ni nak masuk tapi dapat ringan. Itu nama sunnah Abu Lahab. Maka betul lah sambut maulud Nabi sunnah Abu Lahab maka sunnah Nabi. Maka kerana itu tidak ada sahabat yang buat. Kalau dia kata saya ada hadis sahabat buat, kita berani kata wallahi wabillahi watallahi anta kadzabta. Kau seorang pembohong. Tidak ada riwayat yang sahih sahabat buat perkara itu. Kenapa? Kerana terbukti itu sunnah Abu Lahab. Kenapa kita nak buat? Baik. Ikhwatul iman, menurut sunnatullah, kebenaran ilmu, sikap lapang dada dan cahaya selamanya pasti menang. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah, bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqun. Di surah Al-Anbiya. Sebenarnya kami melemparkan yang hak kebenaran kepada yang batil yang tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya yang batil. Maka ketika itu yang batil menjadi lenyap. Kita mengaji ilmu hadis, kita akan menegakkan yang hak dan yang hak. Bila kita mengaji ilmu hadis, ilmu sunnah, kita akan melenyapkan kebatilan. Di antara tokoh yang menentang as-sunnah, yang ni dia tulis nama-nama penentang-penentang as-sunnah itu. Ada juga kelompok mengingkari hadis ahad sebagai hujah dalam akidah dan mengingkari hadis-hadis sahih yang mereka kata bertentangan dengan akal mereka. Ini puak Mu'tazilah. Tapi jangan terlupa, dalam selevis pengajian agama pada tahun 80-an, itu telah dibubuh bahawa hadis ahad tidak boleh jadi hujah dalam akidah. Sedangkan itu kepala siapa? Mu'tazilah. Tapi masuk dalam pengajian kita. Sampai hari ini tak boleh buat. Pendidikan Islam, dia beritahu hadis ahad tidak boleh jadi hujah. Sedangkan ahlu sunnah, hadis ahad boleh jadi hujah. Dengan syarat dia sahih. Dia pun ni punya duk ingat hari hadis ahad, hadis baca hari ahad. So dia kata tak boleh. Subhanallah. Pemikiran sesat ini pada asalnya diawali oleh kelompok Mu'tazilah. Kemudian pada abad 20 Masihi dipelopori oleh madrasah madrasah Islahiyah, kelompok reformis dan rasionalis moden. Islam liberal ini semua. Masa kini di antara tokoh-tokohnya ialah Jamaluddin Al-Afghani. Nanti kita ni nama bahaya. Slow sikit. Ini semua tokoh-tokoh siapa? Reformasi, ahlul islah. Dia macam Jamaluddin Al-Afghani, dia disebut nama kat sini. Ni semua nama ni very dangerous. Muhammad Abdu, Muhammad Rashid Ridha, Mustafa Maghari, Muhammad Farid Wajdi, Mahmud Saltut dan lain daripada mereka. Ini semua mereka ada sumbangan di dalam kebangkitan Islam di negeri mereka. Tetapi masalah apa dia? Masalahnya sistem pengajian mereka. Macam ni. Orang tu kalau keluar pondok, kemudian dia bersyarah sana, dia bersyarah sini. Masa dia duduk syarah tu, bersetuju dah kita pada menyatakan dia sedang berdakwah dan mengajak manusia kepada Allah. Setuju tak kita yang tu? Setujulah. Tetapi apabila kita bercakap 2-3 bab dengan dia, kita kata sahabat, syarah sahabat bagus,
Tapi ana tengok sahabat banyak pakai hadis palsu. Kita kata hadis palsu. Dia kata tak apa, janji hadis sudah. Baik. Di mana yang buat kita dengan dia ini ada perbezaan? Bukan pada isi, bukan pada dakwah itu. Kita pun dakwah, dia pun dakwah. Tetapi dia tidak anggap hadis palsu itu besar kerana sistem mengaji dia tu. Dia mengaji di madrasah mana? Madrasah yang dia mengaji itu siapa punya? Maka ini yang terjadi kepada Syed Qutb, kepada Jamaluddin Al-Afghani. Kita tak boleh menafikan usaha dia, jasa dia. Tetapi Syed Qutb kah, Jamaluddin Al-Afghani kah, Muhammad Abduh kah, mereka ini bukan orang hadis. Sehingga dalam pidato mereka, mereka tak boleh bezakan hadis sahih dengan hadis palsu. Kenapa tak boleh beza? Sebab dia tidak mengaji di madrasah hadis. Dia mengaji madrasah biasa, madrasah ad-diniyah al-islamiyah. Mengaji begitulah. Mengaji 40 muqarrar, 40 tajuk agama, lepas tu ambil peraisa, lulus, mengaji bahasa Arab, nahwu, mengaji fikih, mengaji hadis. Dia mengaji hadis begitulah, bukan dia mengaji hadis dia ambil Sahih Bukhari itu buat dia punya ni. Dia mengaji hadis, dia baca kitab tu, dia baca kitab sesuai dengan pengasas madrasah tu siapa. Maka kerana itu lahirlah perkara ini. Perkara mereka berjuang Islam tapi dia tak boleh pisahkan dengan hadis palsu. Ramai ada orang berjuang Islam, ramai. Tapi kenapa bila kita angkat isu tahlil, kita kata tak ada dalam sunnah, Allah dia kata remeh-temeh. Kenapa dia kata remeh-temeh? Kerana di mana dia mengaji? Masa dia mengaji, tutup guru dia ulang, ini khilaf, ini khilaf, ini khilaf. Remeh, remeh, remeh. Masa Tok Guru dia ajak, ada Tok Guru dia ulang, ala Syiah ni tak apa. Dia sayang Ali lebih, cuma dia terlebih. Macam kita sayang anak-anak kita lebih lagu tu. Yalah. Bila kita kata pada dia sahabat, Syiah ini besar. Dia kata apalah hang, daripada Syiah besar. Ni, Orientalis lagi besar, dia kata. Ni, sekular lagi besar, dia kata. Ini negara kita tak berhukum dengan hukum Allah, lagi besar daripada tahlil. Kenapa dia wujud khilaf dengan kita? Sebab sistem pengajian. Bukan bermakna dia itu tidak ada kebaikan, tidak. Bukan kata Syed Sabit tak ada kebaikan, bukan kata Syed Qutb tak ada kebaikan, bukan kata Muhammad Abduh tak ada kebaikan. Kita kena akui jasa mereka buat di negeri mereka. Tetapi apa yang kita khilaf dengan mereka, dalil-dalil yang mereka pakai dalam menjayakan agama ini, dalil itu tidak sahih. Yang tu saja kita bertentang dengan mereka. Tapi berani tak kita kata siapa baca kitab Syed Qutb fi Zilalil Quran, satu pun tak ada faedah? Tak boleh. Sebab ada banyak orang terdapat hidayah dengan buku itu. Cuma kita katakan buku itu kerana dia bukan buku tafsir. Dia mendedahkan apa yang dia faham tentang ayat itu. Dan dia bukan ahli hadis, dia bukan ahli tafsir. Buku itu tidak terlepas daripada cacat korang dia. Itu saja. Bukan kita kata buku itu tak pernah bagi sumbangan dalam Islam. Dah. Tetapi kadang-kadang orang yang fanatik dengan mereka ni, ketika mereka menjayakan pemikiran tokoh-tokoh ini, mereka sampai pada peringkat tidak mahu menerima riwayat yang sahih. Di situ masalah. Di situlah masalah yang rasanya tidak akan selesai sampai hari kiamat. Dan ada orang yang begitu syadid, bila dia mengaji hadis, dia takut dengan hadis-hadis yang palsu ni, maka sampai pada peringkat dihukum siapa yang membaca hadis palsu, orang itu bukan Ahlus Sunnah. Maka ketika itu lahirlah Syed Qutb, Muhammad Abduh, mereka dikatakan bukan puak sunnah. Dan kebetulan mereka ini semua mengaji di madrasah Sadatus Sufiyah. Semua sufi. Orang sufi ni kebangkitan dia kuat, tetapi dia cuma tidak tahu beza hadis-hadis sahaja. Itu dia nak bagi tahu dari segi kita punya apa itu, bagaimana kedudukan sunnah dalam menjayakan hukum. Kita akan ada khilaf dengan orang ketika kita menegakkan hukum. Macam orang sebahagian orang politik ni, rajul siasi ni, orang politik, mereka akan baca riwayat Muawiyah tanpa mereka teliti riwayat dia. Manakala orang mengaji hadis, kerana dalam hadis tu sanad tu penting, kita melihat sanad, kita kata cerita ni tidak benar. Bila kita pergi habaq pada orang itu, cerita tuan cakap ni tak benar, dia jadi mufaraqah.
Dia jadi nak bercerai, pahaman, nak bercerai, dia mulakan jadi hang bawa aliran hang, aku bawa aliran aku, dan itulah yang dikehendaki oleh musuh Allah. Dan Nabi kata, ku tinggalkan sunnah aku. Kata para ulama, sunnah Nabi sunnah yang sahih, bukan sunnah yang dhaif. Baik, itu bab dia. Baik, sekarang ni kita masuk makna as-sunnah. Masih lagi di bawah bab yang pertama, kita mula masuk apakah itu makna as-sunnah. Semua ini masih di bawah bab yang tajuk yang pertama. Apakah makna sunnah dalam syariat Islam? Kita akan pakai buku ni dulu. Lepas tu baru kita masuk mustalah dia. Buku ni dulu, penting buku ni. Baik. Makna as-sunnah menurut bahasa, baru kita masuk. Kita dah tahu dah kepentingan. Kalau saya tanya soalan boleh? Bukan soalan bila soalan hari Selasa. Belum seminggu, belum sebulan, baru 2 hari Pak. 2 hari ya. Sebelum kita masuk tajuk sunnah. Baik. Cuba bagi satu. Apakah dalil-dalil yang kita ingat, yang kita dah baca dah? Dalil itu menunjukkan makanus sunnah. Sunnah itu adalah wahyu. Sunnah itu adalah wahyu. Kalau orang tanya kita, kalau kita bercakap dengan orang sahabat, saya nak beritahu pada anda sunnah itu adalah wahyu. Tak, dia kata sunnah tu hadis. Hadis bukan wahyu. Hadis Tuhan tak pelihara, Quran je Tuhan pelihara. Macam mana kita nak betulkan dia? Boleh bagi satu contoh? Ya sahabat. Dari para sahabat Maqdi bin Miqdam bin Maqdi, Rasulullah bersabda, ala inni utitul kitab mislahu ma'ahu, ala ini utitul Quran mislahu ma'ahu. Ya, masya-Allah. Terjemahan dia? Ketahuilah. Ala ketahuilah. Ketahuilah datangnya kitab tu dan bersama seperti bersama macam hadis. Setiap kali diturunkan Al-Quran, Quran diturunkan hadis. Diturunkan kepada aku seumpama Al-Quran. Utitul kitab mislahu ma'ahu. Diturunkan kepada aku Alkitab dan seumpamanya. Utitul Quran wa mislahu ma'ahu, dan diturunkan Quran, diturunkan seumpama Al-Quran. Yang seumpama Quran itu apa dia? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Jadi Allah pelihara sunnah. Allah pelihara sunnah. Contoh lain? Contoh lain kita ada? Kita mengaji daripada 10 sampai 11, takkan satu aja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu menunjukkan sunnah adalah wahyu. Sunnah adalah wahyu. Contoh lain? Hadis Imam Ahmad yang mana? Tak apa, terus kepada hadis. Awak duk mengapai ke? Hadis ingat dalil tak? Atau apa? Hadis ingat, dalil tak ingat. Masya Allah. Sahabat kita? Oh, tak ada buku. Bagus. Very good excuse. Saya tak ada buku. Ingat Nabi kata, uktub. Nabi kata apa? Uktub. Tulis. Yang ada pada muka surat ke-6. Fawalladhi nafsi biyadihi. Demi Allah yang memegang nyawaku. Apa Nabi kata? Ma yakhruju minni ma yakhruju minhu illa haqqun. Tidak keluar daripadanya, tidak keluar daripada apa yang Nabi cakap itu melainkan adalah hak. Maka kerana itu sebelum kita masuk apa itu makna sunnah, kita kena tahu sunnah itu adalah wahyu. Dan yang kedua kita kena tahu bagaimana sunnah masuk dia memproses segala hukum hakam. Sunnahlah benteng hukum. Bila datang satu ayat Quran, sunnahlah mentakhsiskan maksud ayat ini apa.
Kalau tidak ada sunnah, nescaya semua orang akan faham ayat Quran mengikut kepala dia. Dan paling teruk, dia faham ayat Quran ikut kepala bapa dia, kepala guru dia. Tapi kenapa Quran kita tak boleh faham mengikut kepala kita dan kepala siapa? Kerana sunnah yang menjadi hudud dia, border dia. Sunnah yang beritahu, yakin maksud dia mati. Sunnah yang beritahu, semua darah haram kita makan, tetapi 2 darah boleh makan, 2 bangkai boleh makan. Sunnah yang beritahu. Sunnah mentakhsiskan maksud ayatnya umum. Sunnah yang beritahu, pencuri dia curi banyak mana baru potong tangan dia. Sunnah yang beritahu. Kerana adanya sunnah, kita terhalang daripada menafsirkan Quran mengikut suka. Maka layaklah Nabi kata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Layaklah Nabi bersabda, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran, berkata tentang Quran dengan akal dia, tiba-tiba betul, Nabi kata akhta, kira salah juga. Kira salah juga, Nabi kata tempat duduk dia dalam neraka. Dengan adanya hadis ini, sunnah adalah pagang. Maka agama terselamat daripada tafsir yang jahil, tafsir yang melampau dan tafsir yang batil. Itulah kehebatan dan sunnah. Satu, dia wahyu. Yang kedua, dia penterjemah syariat yang ada ini. Maka dengan itu baru kita masuk apa itu sunnah. Yang sampai dia naik martabat wahyu, yang sampai dia menjadi pagar kepada agama ini. Apa itu sunnah? Barulah kita nak berbicara. Baik. Menurut bahasa Arab, sunnah diambil daripada perkataan sanna, yasinnu, yasunnu, sannan, fahuwa masnun, wa jam'uhu sunan, wa sannal amra ay bayyanahu. Sunnah bahasa Arab. Sunnah bahasa Arab. Baik. Maksud dia apa dia? Sunnah sanna yusinnu. Sunnah dengan makna menerangkan al-bayyinahu. Bayyinahu. Sunnah dengan makna pertama adalah bayyinahu. Menerangkan, menjelaskan. Apa dia Quran kata? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Kemudian wa ma tafarraqa alladhi atahda lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu apa maksud dia? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bayyinah itu adalah Rasul yang datang membacakan kitab yang bersih dari sisi Allah. Itulah Rasul. Maka apa makna sunnah? Bayyinah, memberi penjelasan. Maka Allah kaitkan kedatangan Rasul itu Rasulun minallah, Rasul daripada Allah. Apa dia datang? Yatlu suhufan mutahharah, datang membaca suhuf yang bersih. Kenapa ayat ni turun? Kerana tadi ni, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Selama-lamanya orang kafir, ahlul kitab dan penyembah-penyembah berhala, munfakkina, mereka tidak mau beriman. Bila mereka nak beriman? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, apabila datang kepada mereka keterangan, baru mereka nak beriman. Maka apa dia keterangan itu? Mereka tunggu apa ni? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mereka tunggu kedatangan Rasul yang membawa al-bayyinah. Bayyinah itu suhufan mutahharah. Ini nama dia, ayat menterjemahkan ayat. Masya Allah. Maka sunnah yang pertama maksud dia bayyinah, penjelasan. Baik. Kalau sunnah yang pertama makna penjelasan, sekarang kita buka otak kita. Dalam sunnah Nabi itu ada tak ada sifat penjelasan? Ya, dia jelas makna darah mana boleh makan, darah mana tak boleh makan. Dia jelaskan makna yang Quran tak bawa penjelasan. Itulah al-bayyinah, itulah sunnah. Jadi apabila satu orang itu baca Quran, belum tentu terjemahan dia sunnah.
Ayatnya betul, surahnya betul, tajwidnya betul, belum tentu mafhumnya betul. Kenapa? Al-bayinah diperlukan, sunnah diperlukan untuk faham makna ayat itu. Boleh pakcik? Jadi beza kita dengan orang sufi apa dia? Orang sufi ketika membaca ayat itu dia tinggalkan sunnah. Dia tidak bawa ayat itu pada makna sunnah. Karena itu dia punya border luas. Dia boleh terjemah macam-macam. Dia boleh terjemah ikut dan pada dia. Orang sunnah tidak boleh. Ayat Quran wahyu, sunnah wahyu. Wahyu menerangkan wahyu. Berhenti dekat itu. Maka ada border yang begitu dekat dengan agama. Yang kedua, wasunnatu as-sirah wat-tabi'ah wat-tariqah. Sunnah yang kedua dengan makna apa? Dengan makna sunnah yang kedua dengan makna as-sirah. As-sirah, perjalanan. Perjalanan. Wat-tabi'ah, tabiat. Tabiat apa? Kebiasaan. Wat-tariqah. Tariqah juga jalan, penerokaan. Ini juga makna sunnah. Sunnah dengan makna sirah. Sirah. Ada tak ada sifat itu pada sunnah? Ada. Di satu perjalanan, di satu jalan. Apabila kita masuk jalan sunnah, kita kena tinggalkan jalan lain. Kan disebut dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Apa Nabi sebut? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalan Allah yang lurus dan ikut. Wala tatabi'u subul. Jangan kau ikut jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Kau akan tergelincang daripada jalan Allah. Makna dia sunnah perjalanan. Sunnah itu sirah. Sunnah itu tariqah, langkah-langkah. Dengan kita masuk dalam langkah sunnah, kita telah berada pada satu track. Yang dengan track itu kita terpaksa tinggalkan track-track yang lain. Maka itulah makna sunnah. Berada pada satu tempat, meninggalkan tempat yang lain. Itu makna sunnah. Wa sunnatu minallah hukmuhu wa amruhu wa nahyuhu. Dan sunnah daripada Allah juga bermakna hukum hakam Allah, perintah Allah dan larangan Allah. Jadi sunnah ini dia bahas dari sudut bahasa Arab. Jadi sunnah dia boleh makna al-bayinah, dia boleh makna as-sirah, dia boleh makna at-tabi'ah, dia boleh makna at-tariqah. Kullu jumlatin bimakna wahid. Semua jumlah itu menjuruskan kepada satu makna. Apa dia? Perjalanan yang jelas, yang terang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalilnya menurut bahasa, nanti tengok yang saya abang tadi, bahasa Arab ni kalau dia mai tak cukup lagi. Walaupun kita terjemah sunnah segi bahasa Arab, mesti pakai hadis juga untuk menyokong bahasa Arab itu. Masya-Allah. Tengok. Menurut bahasa, kata as-sunnah bererti jalan atau tuntutan baik yang terpuji maupun tercela. Bila kita kata sirah, perjalanan, jalan ada dua macam. Jalan baik, jalan tak baik. Dari segi bahasa, dua-dua jalan itu dipanggil sunnah. Lepas itu ada sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah. Sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah. Perjalanan baik, perjalanan jahat. Tetapi sunnah yang kita nak faham bukan sunnah menurut bahasa, tapi sunnah menurut istilah. Aisyah kita akan pergi. Jadi dari segi bahasa Arab, sunnah bermakna perjalanan. Mana hadis yang menyokong bahasa Arab tu? Tengok, mesti cari hadis juga sokong. Bahasa Arab saja tak kuat. Iaitu sabda Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Jadi kita fokus pada perkataan di atas itu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Hak di tengah-tengah itu, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nampak? Duk pakai bahasa Arab kena cari hadis juga. Maka dengan ada hadis ini tersokonglah bahasa Arab tadi bahawa sunnah bermakna barang siapa memberi teladan contoh perbuatan baik dalam Islam. Teladan dan contoh. Barang siapa memberi contoh kejelekan dalam Islam, itu sunnah sayyi'ah. Maka dengan adanya hadis ini, dari segi bahasa, sunnah itu bermakna perjalanan. Masya Allah. Ini dia nak bawa dalil-dalil dari segi bahasa dahulu.
di belakang tu. Masih lagi dia nak terangkan dari segi bahasa. Juga sabda Nabi menyokong, hadisnya menyokong sunnah itu maksudnya perjalanan. Iaitu hadis lain, hadis tadi kita baca riwayat siapa? Hadis yang kita baca tadi riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi daripada Jabir bin Abdullah. Kemudian hadis lain pula, hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin. Nampak dalam hadis ni dia guna la tattabi'unna sunana. Nampak? Kalimah sunnah. Apa maksud dia? Sesungguhnya kalian akan menempuh jalan. Nampak? Hadis itu menguatkan sunan di situ bermakna jalan. Sunan daripada kalimah sanna, bermakna jalan. Jalan. Sanna yasinnu, maka jadilah sunnah. Maka dua hadis itu menyokong sunnah itu bermakna jalan. Bila disebut sunnatullah, maka artinya ialah hukum hakam. Sunnatullah dengan sunnah Rasul tentu makna berbeza. Kerana sunnah itu disembah pada Allah dan disembah pada Nabi. Maka bila kata sunnatullah, kita tak boleh kata jalanan Allah. Dari segi bahasa Arab pun tak menerima. Dia tentulah dia kembali kepada makna tadi. Apa dia? Wa sunnatu minallah hukmuhu wa amruhu wa nahyuhu. Kalau sunnah nisbah pada Allah, sunnatullah, sunnatum minallah, apa maksud dia? Hukmuhu, amruhu, nahyuhu. Sunnah Allah bermakna hukum hakamnya, perintahnya, larangannya. Itu sunnatullah. Itu cara Allah berhubung dengan hamba. Tapi kalau kita kata sunnah Nabi, sunnatul Rasul, ada lain pula makna dia. Maka kita tengok di sini. Allah Ta'ala berfirman, sunnatullahi fil ladhina khalau min qablu. Sebagai sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum kamu. Di antara lafaz sunnah dalam Quran yang bererti jalan atau cara yang baik atau buruk, iaitu firman Allah, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Tengok, Allah hendak menerangkan syariatnya pada kamu dan menerangkan jalan-jalan kehidupan orang-orang sebelum kamu. Maka sunanal ladzina min qablikum, sunnah, sunanan daripada kalimah sunnah, sanna, bermakna sunanal ladzina min qablikum, perjalanan orang-orang dahulu. Maka taukidlah makna sunnah itu adalah perjalanan. Maksudnya Allah menunjuki kepada kalian cara-cara orang sebelum kalian, iaitu cara perjalanan hidup mereka yang terpuji dalam mengikuti syariat-syariatnya dan yang dicintai dan diradainya. Terkadang-kadang sunnah pula bermakna balasan daripada perbuatan tercela, iaitu sunnahnya tentang pembinasaan ummah-ummah derhaka dan rasul-rasulnya. Firman Allah, wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku pada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Sunnah bermakna perjalanan dulu, sunnah boleh makna perjalanan sekarang, sunnah boleh bermakna apa yang akan kita terakai. Maka itulah makna sunnah dari segi bahasa Arab. Sunnatullah dalam ayat ini maknanya ialah balasan Allah berupa pembinasaan ummah-ummah terdahulu yang derhaka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Okey, sekarang kita masuk bab apa itu makna sunnah. Sunnah dari segi bahasa Arab bermakna jalan. Sunnah juga bermakna al-bayyinah. Apa dia? Penjelasan. Sunnah juga bermakna as-sirah. Sunnah juga bermakna at-tabi'ah. Sunnah juga bermakna at-tariqah. Sunnatun minallah makna hukmuhu wa amruhu wa nahyuhu. Sunnah juga bermakna sunnanal ladzina min qablikum, perjalanan. Jadi kesimpulan dalil-dalil itu semua mengangkat satu makna, sunnah itu adalah perjalanan. Dan perjalanan ini ma'ruf, ada yang sayyi'ah, ada yang
hasanah. Jadi bila kita nak khitab kepada Nabi, takkan kita nak khitab sunnah Nabi ada hasanah ada sayyi'ah. Tentu tidak kan. Tentu kita kena keluar daripada makna yang luas kepada maknanya lebih sempit lagi. Maka apakah sunnah? Apabila dikhitabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dikhitabkan kepada Nabi, apakah makna sunnah? As-sunnah menurut istilah syariah ialah segala sesuatu. Ini baru makna yang kita nak pakai. Segala sesuatu yang bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, penetapan, persetujuan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri'i, yakni pensyariatan bagi ummah Islam. Ini sunnah yang dia cuba terangkan. Sunnah yang kita nak sandarkan kepada Nabi, apa dia? Sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber kepada Nabi. Okey. Kalau kita nak kata sunnah Nabi, kita pakai bahasanya moden, lebih moden. Sunnah apa yang bersumber daripada Nabi secara sahih, perkataannya yang sahih, perbuatannya yang sahih, takrirnya yang sahih, dan semua yang ada pada diri Nabi yang menjadi syariat Allah, itu adalah sunnah Nabi. Ada juga benda yang ada pada diri Nabi tidak jadi syariat, kerana dia kembali pada makna asal at-tabi'ah, kebiasaan. Kan makna sunnah at-tabi'ah? Ya. Apakah yang pada diri Nabi itu jadi syariat? Kita nak beza itu syariat, itu tabi'ah. Wahyulah membezakan. Kalau datang wahyu suruh ikut benda itu, maka dia jadilah syariat. Kalau wahyu mendiamkan diri, wahyu tak suruh pun, tidak ada wahyu yang khusus suruh kita tiru benda itu, maka dia jadi at-tabi'ah, as-sirah. Apa dia? Kehidupan satu manusia biasa. Apa dia? Jubah. Tidak ada riwayat suruh pakai jubah, maka jubah menjadi sunnah yang at-tabi'ah. Rambut Nabi panjang, maka panjangnya rambut Nabi tidak ada ayat suruh ikut, maka rambut Nabi panjang itu adalah at-tabi'ah. Boleh pakcik? Jadi daripada ta'rif itulah baru kita faham makna sunnah yang kita nak ikut. Maka kita pakai bahasa moden, sunnah adalah semua sumber yang sahih daripada perkataan baginda, perbuatan baginda, takrir baginda, sifat tubuh badan baginda, dan apa yang berhubung dengan baginda yang menjadi sebab pensyariatan. Dan itu adalah sunnah yang sebenar. Jadi kalau siapa-siapa nak berdalil dengan sunnah, dia kena kembali pada ni. Kalau dia baca satu hadis tentang perkataan Nabi, maka dia kena pastikan sumber itu sahih. Dan sumber yang sahih itu menjadi pensyariatan. Ada tak sumber yang sahih tapi tak jadi syariat? Ada. Sahih tak Nabi pakai serban? Sahih. Nabi pakai serban hitam masuk ke Mekah? Sahih. Tetapi ada tak sumber pensyariatan? Tidak ada sumber. Maka dia jadi sunnah tabi'ah. Maka yang tidak masuk dalam pensyariatan, maka itu tidak dikatakan sunnah yang kalau kita tinggal jadi satu kesalahan. Tidak. Jadi sunnah yang kita nak baca ni menjadi, yang kata sunnah tadi ni, yang menjadi wahyu, sunnah yang menjadi pagak kepada agama, yang ni lah. Perkataan baginda, ucapan baginda, takrir baginda, dan apa saja tubuh badan baginda, dan apa yang melibatkan pensyariatan secara sahih, maka itulah yang diangkat menjadi wahyu, itulah menjadi pagak kepada hukum hakam agama. Agak-agak orang sufi belajar tak benda ni? Kita duduk majlis orang sufi, macam saya pernah kena tegur. Saya bawa kain serban dalam satu majlis, pakai macam ni lah. Itu saya tak kain serban saya di bawah macam ni. Saya duduk forum, ustaz tu dia pakai serban lah sampai tutup ni semua. Dia kata sesiapa berjubah tak pakai serban, maka orang itu seperti musyrikin. Masya Allah, Masya Allah. Betul lah. Serban itu, kalau orang tanya saya, Nabi pakai serban tak? Ya, pakai serban. Imamah dalam bahasa Arab kan serban.
Sebahagian ulama kata imamah dia merujuk kepada apa yang diikat. Macam kita pakai serban macam ni, dia orang tak panggil imamah. Sini kan. Imamah dia kena ikat. Dia kena ikat. Dan kata sahabat Nabi masa Nabi masuk ke Mekah, Nabi imamah. Kalaulah Nabi masuk Mekah dia ikat, dia imamah, betul lah. Bermakna ikat itu sesuai untuk perang. Kalau dia ikat betul dia nak perang. Tapi ketika dia duduk di rumah, dia seperti khimar. Seperti begini. Kenapa dia orang Saudi? Dia bukan duduk di Sungai Petani. Jadi sesuai lah tabiat orang itu. Maka ada tak kita menyatakan serban bukan daripada sifat Nabi? Tidak. Cuma adakah serban itu terlibat dengan pensyariatan? Tidak. Jubah dia, rambut dia panjang, tak melibatkan pensyariatan. Pensyariatan ni kena ada dalil lain menyokong. Kalau kau tak buat, kau diancam. Kalau kau tinggal, kau bermasalah. Maka ramai sahabat rambut pendek, Nabi tak kata apa. Bukti dia apa? Masa haji, muqassiri muhalliqin. Nabi kata cukok pun boleh, gunting pun boleh. Nah, kalau mesti rambut panjang, kalau rambut panjang itu satu syariat yang besar, maka Nabi tak akan bagi mereka muhalliqin. Botakkan. Nabi akan kata sikit-sikit sudah. Tapi dalam haji Nabi kata apa? Cukok boleh, ikut hamba. Apa nak cukok kan, apa nak botak, ikut hamba. Subhanallah. Itulah ta'arif sunnah yang baru kita bertemu pada perenggan yang awal. Kemudian kita akan pergi ke buku ini. Kita akan tengok bagaimanakah ta'arif sunnah yang dipakai pula oleh para ulama yang lain. Para ulama lain pakai ta'arif sunnah ini dengan makna apa? Tetapi bukan malam ni lah. Pasal masa kita sudah masa outside. Maka kita akan bertemu lagi sekali. Kita akan bertemu lagi sekali pada hari Khamis depan, 15 hari bulan. Kemudian kita 15 hari bulan sekali. Maka kita jumpa 3 kali ya lah nah. 3 kali. Kita akan tengok pula sunnah dengan makna yang lain pula. Wallahu alam. Saya rasa bahasanya mudah dapat difahami. Jadi lagi sekali saya akan cuba tanya, apakah beza sunnah dari segi istilah dan dari segi lughawi dan istilahi, dan cuba bawa contoh-contoh. Saya dah bagi dah contoh-contoh serban, jubah, makan buah kurma. Janggut syariat. Pasal ada riwayat. Janggut syariat. Kan janggut melibat tubuh badan. Tapi kenapa dikata syariat? Ada dalil. Nabi kata biar janggut. Nabi suruh. Ada riwayat lain. Tapi jubah, Nabi orang Saudi kan, dia pakai jubah Yaman. Nabi pakai jubah Yaman. Bila orang Yaman bagi hadiah, kalau jubah tu syariat, tidak. Orang Saudi mesti pakai jubah Saudi. Kacau bila kita. Tetapi adakah bermakna orang pakai jubah ini tak diberi pahala? Tak juga. Dia beri pahala kalau dia pakai itu kerana mencintai Rasulullah. Maka untuk mendapat pahala dengan jubah ini, dia memerlukan jiwa kita benda lain. Tetapi kalau simpan janggut, simpan je dapat pahala dah. Pakai jubah belum tentu ada pahala. Dia melibatkan hati kita pula. Makan buah kurma belum tentu ada pahala. Tapi kalau minum zam-zam, tentu ada pahala. Pasal zam-zam ada persyariatan. Kurma tidak ada persyariatan. Maka kita kena bagi beza dua tiga perkara. Dan kita akan lebih ke dalam lagi. Pelan, koho kata orang Kelantan. Koho, pelan. Ni tag kita. Kita mesti pakai buku ni tag. Kita akan habiskan buku ni. Habis buku tu baru boleh habis buku ni. Jadi semoga diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha
Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.